Mana mereka selesai sembahyang fardu, mereka duduk berzikir la ilaha illallah secara ramai-ramai. Dan zikir itu kuat. Dikuatkan. Inna raf'as sauti bizikri hina yansarifu nas min al-maktubati kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkatkan suara dengan berzikir kalimah la ilaha illallah itu selepas sahaja menunaikan sembahyang fardu adalah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Hadis ini adalah hadis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Kuat, zikir kuat. Jadi zikir kuat ini memang ada berlaku di zaman Rasulullah tadi. Sebab itu zikir yang kita baca selepas mayat ini itu dinamakan aurat madaniyah. Mana zikir-zikir yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman Imam Malik lagi. Zaman Imam Malik pernah melakukan zikir itu di Madinah. Sebab itu zikir yang kita buat, yang kita baca lepas mayang ni, itu dinamakan aurat madaniyah. Sampai Wahabi Imam Ali bilang habis, tak perlu zikir. Itu cerita dia lah. Kalau zaman dulu, zaman Imam Malik lagi dah buat dah zikir tu, zikir yang kita baca lepas mayang. Sebab tu zikir ini dinamakan aurat madaniyah. Apa beza di antara zikir dengan wirid? Kadang-kadang orang panggil wirid, kadang-kadang orang panggil zikir. Apa beza di antara wirid dengan zikir? Zikir ini apa-apa sebutan yang mengenai dengan Allah Ta'ala, maka itu dinamakan zikir. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, ada zikir namanya. Wirid ini iaitulah amalan-amalan yang khusus yang selalu kita amalkan dia. Amalan-amalan yang khusus yang selalu kita amalkan, maka itu dinamakan wirid. Sebab itu zikir selepas mayat dinamakan aurat wirid. Sebab amalan-amalan yang khusus yang kita lakukan selepas mayat, yang kita baca Hasbi Rabbi ke apa semua tu, itu dinamakan zikir. Secara umum kita baca Quran, zikir, itu dinamakan zikir. Kita buat pengajian, itu zikir. Majlis zikir, itu dinamakan zikir namanya. Hak yang kita buat amalan secara khusus, maka itu dinamakan aurat namanya. Sebab tu ada aurat tarekat. Dia ada. Kalau tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, dia ada wirid dia. Wirid-wirid itu dinamakan aurat ataupun wirid. Dia kena dia buat secara khusus. Tapi kalau kita sebut sekali-sekala itu sekala sahaja, maka itu dinamakan zikir namanya. Itu beza di antara zikir dengan wirid. Satu lah, samalah. Jadi kita kena selalu berzikir. Sebab itulah Syekh Abdul Samad Al-Albani mengatakan rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syiarus Salikinnya, kalimah la ilaha illallah ni paling kurang kita kena sebut 300 kali sehari semalam. Kita kena berzikir 300 kali. Kalau kita berzikir 300 kali sehari semalam, maka kita tidak dicapkan sebagai orang yang lalai. La ilaha illallah, la ilaha illallah 300 berapa lama ya? Seorang batang pun lebih lagi. 300 kali. Oi, panjangnya 300 tu. Bukan 300 meter. 300 kali ya. Ini paling kurang katanya, kalau kita nak menjadi orang yang abid, orang yang beribadat kepada Allah, 300 kali kita jangan kurangkan. Zikir kena sebut. Balik malam ni buat. Waktu isteri tengok air tuan terbiak, itulah. Lalu lain tak cerita dia, hari malam ni tak bangun-bangun lah. Tak apalah tuan terbiak, benda yang baik tak apa, jangan buat benda yang buruk. Jadi 300. Kalau nak jadi ahli sufi, ini orang sufi lah, mutasawwifi, orang yang sufi ni, dia kata ialah 12,000 kali. Itu hebatnya.
Tak terbuatlah kita tu 12,000 kali. Kabalah buatlah yang mana pun pilih kan. Jadi sebab ini sebagai pendidik antara kita dengan syaitan. Dia syaitan ni dia ambil ruang dia. Kalau kita lalai dengan Allah, terus dia masuk jauh dia. Dengar azan, bau azan, ya kan? Bau azan, nafsu pun sama. Alah, bukan komat lagi, tak komat lagi. Alah, selepas lagi tu. Nak tu, komat, bau komat. Imam pula baca sekarang, baca ikut turutan Al-Quran, ayat panjang lagi. Bukan baca ayat lazim dia kata. Ini lagi dah masuk rakaat, baru rakaat kedua ada lagi dia kata. Tu dia. Jadi begitulah. Itu kerja syaitan dengan nafsu namanya. Senantiasa dia menangguh-nangguhkan untuk kita melaksanakan ibadat kita dengan Allah SWT. Sebab itu kita tak boleh nangguh-nangguh kerja ibadat ni. Tak boleh Kalau kita tangguh, jawabnya tak jadi Baik, kita tengok lagi Walaupun kita mampu mengalahkan syaitan dengan mutlak, namun kita tidak mungkin mengalahkan hawa nafsu hingga mematikannya, melainkan mengendalikannya. Ini kerana hawa nafsu tidak akan memimpin kita ke arah kebaikan, sebaliknya membawa kita ke jalan yang sesat. Jadi syaitan kita boleh nyahkan dia. Syaitan ini dia akan lari bila mana kita berzikrullah. Kita zikrullah. Sebab itu kita perlu banyak membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahduruni. Sebab itu ada ulama mengatakan bila mana kita nak mentakbir takbiratul ihram, antara benda yang baik kita baca ialah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu antara benda yang baik. Kalau kita tengok sebenarnya kita ni banyak juga ada berlaku kesilapan kita. Sebenarnya lepas qomat tidak ada lagi bacaan, terus takbir. Lepas qomat terus takbir, tidak ada bacaan lagi. Cuma ada pandangan ulama mengatakan kalau kita nak baca juga boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya kita berlindung syaitan daripada gangguan kita ketika kita nak sembahyang. Ataupun kita membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Maka kita minta berlindung daripada syaitan, pengaruh syaitan. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat ini. Jadi adapun membaca Qul a'udzu birabbin nas, membaca Qul a'udzu birabbin nas ini sebenarnya disunat kita baca sebelum qomat, bukan selepas qomat. Seperti mana yang disebut di dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Bani. Qul a'udzu birabbin nas itu sebelum qomat. Jangan kita baca selepas qomat. Bacaan Qul a'udzu birabbin nas kita minta lindung daripada syaitan itu sebelum qomat. Tengok bila kita baru nak bangun tu, kita baca. Sempat lagi tu dia baru bangun, kita sempat dah baca. Jadi bacaan Qul a'udzu birabbin nas itu sebelum qomat. Jangan kita baca selepas qomat. Itu cara dia. Selepas qomat tidak ada lagi baca.